وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين ولأزواجه أمهات المؤمنين ولأهل بيته وذرياته وأصحابه أجمعين وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد فقال المسند العالم محمد ياسين بن عيسى الفداني المكي رحمه الله تعالى وقدس الله سره ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Al-lafzu wa taqsimatuhu. Situ dah. Betul? Apa? Sulit lagi. Ila kam yanqasimu tasdiq. Situ. Rasa macam baca dah. Tak lagi deh. Baik, sing soal. Ila kam yanqasimu tasdiq, kepada berapakah terbahaginya orang panggil tasdiq? Jin jawabnya yanqasimu ila arba'ati aqsamin. Terbahagi at-tasdiq itu terbahagi ia ila arba'ati aqsamin, kepada 4 segala pembahagian. Tu ila arba'ati aqsamin, kepada kepada yang 4 segala pembahagian min idafati sifat lil mausuf. Mana ila arba'ati aqsamin ay ila aqsamil arba'ati. Itu kepada segala pembahagian yang 4. Tidak. Mana 4 bahagi? Yakinin. Itu badalah. Pertamanya ialah yakin, wa zannin dan zan, wa jahlin murakkabin dan jahil murakkab, wa taqlidin dan taklid. Dia kata yang kedua bawah tu, ala hadha taqsimi ay wa in jaraina ala hadha taqsimi, dan jika kita menjalani di atas ini pembahagian, yakunu tasdiqu, jadilah tasdiq itu ahada kismail ilmi,
Ialah salah satu daripada dua bagai ilmu, dua pembahagian ilmu. Wa hadza indal manatiqati, dan ini pembahagian lagu ini ialah di sisi ulama manatiqah, ulama mantiq. Wa amma indal usuliyyin, wa amma indal usuliyyin, dan adapun di sisi ulama usulul fiqh. Usuliyyin ini mana usulul fiqh. Fal ilmu, maka bermula ilmu itu kismun, ialah satu bagian min aqsamit tasdiqi, daripada beberapa bahagian tasdik. Haitsu qalu, sekira-kira berkatalah oleh mereka itu usuliyun. Haitsu qalu, sekira-kira berkatalah oleh mereka itu usuliyun. Inna tasdiqa, sesungguhnya tasdik itu bimakna, dengan makna apa? Al-hukmi yang qasimu ila hukmin jazimin la yaqbalu taghayyur. Fayusamma ilma. Gitu. Kata ulama usulul fiqh, sesungguhnya tasdik itu dengan makna hukum yang qasimu ila hukmin jazimin, terbahagi ia kepada hukum jazam. Hukum jazam ni hukum butuhlah. La yaqbalu taghayyur, tidak menerimalah ia akan berubah. Fayusamma ilman, maka dinamakan dia dia hukum jazam yang tak menerimalah ia akan berubah tu ilman. Itu dah. Wa hukmi jazimin, dan hukum jazim yaqbalu taghayyur, yang menerimakan akan berubah. Fayusamma i'tiqadan, maka dinamakan dia sebagai pegangan. Gitu. Wa hukmi ghairi jazimin, dan hukum yang tidak butuhnya, fayusamma, maka dinamakan dia zannan. Namakan dia akan zan. Ini kita katanya bahawasanya kalau di sisi ulama manatiqah, tasdik itu terbahagi kepada 4, yakin, zon, jahil, murakkab dan taklid. Adapun di sisi ulama usuliyyi, ilmu itu bahagian daripada beberapa bahagian tasdik. Itu dah. Mana sekira-kira ulama usul fiqh kata tasdik dengan makna hukum yang terbahagi kepada hukum yang putuh, yang tak menerima akan perubahan, itu dinamakan ilmu. Kalau hukum putuh yang menerima akan perubahan, itu dinamakan i'tiqad. Hukum yang tidak putuh, maka dinamakan zat. Itu dah. Kemudian dua hukum yataqawamu tu, tu yang saling yataqawamu, mana yang saling kuat menguat, bagi sebab kedua-duanya, fayusamma syakkan, maka dinamakan dia tu syak. Jadi ilmu tu salah satu daripada bahagian tasdik. Itu dah. Mana hukum jazam yang tak menerima akan berubah, itulah dinamakan ilmu. Kalau hukum jazam yang menerima akan berubah, itu dinamakan i'tiqad. Hukum yang tidak jazam, maka dinamakan, orang panggil zan. Dua hukum yang saling menguatkan bagi sebab kedua itu dinamakan syak. Itu di sisi ulama usulul fiqh. Situ. Baik, sing soal. Ma huwal yaqinu? Apakah ia tu yakin? Yakin itu berapa dia yakin? Nak dikatakan yakin tu, apa dia yakin? Jin jawab, wa bermula ia al-yaqinun, yakin ialah al-i'tiqadul jazimu, ialah pegangan yang putuh, al-mutabiquh, yang muafakat, ai li nafsil amri. Itu yang muafakatlah ia pegangan yang putus itu bagi realiti perkara, mana li nafsil amri begitu, atau lahti bagi perkara yang sebenar. Itu dah al-i'tiqadul jazimu, pegangan yang putuh, al-mutabiqu ai li nafsil amri atau lil haqqi, ar-rasikhul ladzi, yang rasikh, yang teguh,
Nah, tu. Bagaimana teguh? Allazi ni sifat li bayanil waqi' lirrasih. Bagaimana kau teguh tu? Allazi la ya'ridu lahu, yang tidak melentangilah lahu baginya, bagi zalikal i'tiqad, bagi demikian itu i'tiqad, zawalun oleh zawal, oleh kegelinciran, bitashkikil musyakkaki, dengan sebab mendatangkan syok oleh orang yang mendatangkan syok. Dengan sebab bahawa sababiyah, bitashkikil musyakkaki. Jadi orang panggil yakin ni ialah pegangan yang putuh, yang muafakat pegangan tersebut bagi diri realiti perkara, yang teguh. Ar-rasikhun mana yang teguh, yang dalam, yang teguh. Kalau kita nak buh lagi, teguh sewaktu pegangan yang putuh, yang muafakat dengan realiti itu, dia panggil apa? Nasyi'un 'anid dalili, yang hasil daripada dalil. Itu mana ar-rasikhu. Kerana seorang itu kalau tidak nasyi'un 'anid dalili mu'taqadat dia, maka bila didatangkan orang panggil tashkik oleh musyakkik, maka ketika tu gelincir orang panggil i'tiqad dia. Tu pegangan dia tu jadi gelincir. Maka tak yakin dia panggil. Melainkan orang panggil muqallid itu seorang yang yakin. Walaupun orang panggil dia tu tak tahu dalil, tapi dia putus yakin kerana mulut orang lain. Maka ketika tu dikatakan juga dia tu sebagai yakin. Cuma yakin dia tu tidak rasikh, tidak teguh tu. Tidak rasikh. Kenapa? Karena tidak hasil daripada dalil. Jadi ar-rasikhu ni mana yang teguh, alladzi la ya'ridu lahu zawalun bitashkikil musyakkaki, yang tidak la ya'ridu tidak melentangilah lahu baginya, bagi demikian itu i'tiqad, zawalun oleh kegelinciran, dengan sebab mendatang syok lah oleh orang yang mendatangkan syok. Habis itu. Itu dipanggil yakin. Jadi kalau seorang itu i'tiqad dia tidak jazim, tidak butuh, atau putuh tidak mutabik li nafsil amri atau mutabik lil haqqi, maka tidak dinamakan yakin di sisi ulama manatiqah. Ataupun tidak rasikh, sekira-kira kalau didatangkan orang panggil tashkik oleh musyakkaki, maka ketika tu gelicir orang panggil i'tiqad dia yang putus tadi tu. Bermakna dia tu tidak yakin. Habis itu. Kemudian sin soal, ma huwa zannu, apakah ia zan? Jin jawabnya, al-jawabu atau jawabuhu, bermula jawab bagi soal tu, huwa ialah zan tu al-i'tiqadur rajihu, ialah pegangan yang berat. Itu dah. Pegangan yang berat. Pegangan yang berat ni buh sikit. Subutan au nafian, sama ada pihak isbat atau pihak nafi. Gitu. Itu dah. Sebab ada orang kata zon tu kuat, i'tiqad seorang tu kok sebelah isbat saja. Tak tepat tu gitu. Tu. Dia orang panggil rajih ni semata-mata mendapat kedua tepi dalam hati di atas yang kuat. Idrakut tarafain fil qalbi ala rajihi, imma sama ada isbat atau nafian, sama ada isbat ke atau nafi, tak kira. Jadi kalau kita kata 70% tu kuat pegangnya, dia kata Tuhan ni ada, bermakna 30% lagi kata Tuhan ni tak ada. Dia panggil zon sebelah isbat, waham sebelah nafi. Begitulah akal dia. Mana kalau 70% ya i'tiqad Tuhan ni tak ada, ada 30% kata Tuhan ni ada.
berarti zon sebelah nafi, waham sebelah isbat. Gitu. Jadi zon tu apa? Huwal i'tiqadur rajihu, pegangan yang kuat. Tu pegangan yang kuat fil qalbi. Kuat tu tak utuh. Maka sebab tu kalau dalam ilmu usuluddin, maka tak dikatakan mukmin, dikatakan kafir. Tu. Dikatakan kafir lagi. Walaupun pegangan dia tu kuat sebelah isbat. Kata betul sungguh Tuhan, Allah ni Tuhan. Allah satu-satunya Tuhan. 70%, 80% hidup kuat dalam hati dia kata bahawasanya Allah tu Tuhan. Allah tu bersifat dengan sifat ketuhanan. Tapi ada lagi orang panggil hak haluh, hak marjuh. Hak ringan. Mengiktikad kata Allah tu bukan Tuhan atau tak bersifat dengan sifat ketuhanan. Maka dari segi ulama usuluddin kata kafir kata. Kerana ilmu usuluddin nu di sana tu ia tak terima melainkan yakin. Itu dah. Tu. La yaqbalul iman illa bil yakin. Tidak menerimalah akan iman melainkan dengan keyakinan, dengan yakin. Mana yakin tadi al-i'tiqadul jazim. Kalau al-i'tiqadur rajih tak jadi apa. Tu kata gitu dah. Huwal i'tiqad. Apa dia zon? Huwal i'tiqadur rajihu. Ialah pegangan yang kuat. Kuat tu hak mana sah? Subutan au nafian, sama ada kut sebelah isbat atau sebelah nafi tak ada kira. Maka bila kita kata zon sebelah isbat, automatik waham sebelah nafi. Kalau kita kata zon sebelah nafi, automatik waham sebelah isbat. Jadi lawan dia selalu dah. Maka tak sebut dah waham. Karena waham tu lawan bagi zon. Idrakut tarafain fil qalbi 'alal marjuhi. Mendapat kedua tepi dalam hati di atas yang ringan. Itu dia panggil dia panggil waham. Baik, kalau gitu i'tiqad hak ia kuat lah itu, nak ta'mim pada kata i'tiqad. Sawaun tabaqa aw lam yutabiq. Itu dah. Sawaun ai fi tasmiyatihi zannan. Sama ada pada mempernamakan dia tu akan zon tu, pegangan dia tu tabaqa ai li nafsil amri, nak muafakat pada realiti ke, aw lam yutabik atau tidak muafakat. Tak kira sama ada pegangan dia tu muafakat dengan realiti atau tak muafakat, tak ada perkara. Semata-mata dia kuat, sama ada sebelah isbat atau nafi, dikatakan zon. Kalau dalam ilmu fiqh itu diterima zon. Ilmu fiqh kan macam kita ni menghadap ke kiblat ni. Bizan ni dengan zon, dengan sengkau kuat. Karena kita ijtihad dengan ada alat orang panggil cek kompas gapo jarak kita ni ke mana menghadap kiblatnya, ke kanan sikit ke seterik ke kiri sikit ke dan sebagainya. Maka Kaabah tak ada depan kita, tapi pegangan kita kuat mengatakan inilah arah menghadap kiblat Kaabah. Itu dah. Sama ada muafakat ada dengan realiti. Maknanya kalau kita ambil tali ukur, tambak di mihrab masjid kita ni, jala siapa kedok ke Kaabah. Aulam yutabik atau tidak muafakat, gigi sengit sikit contohnya, maka tetap dikatakan zon. Maka fi ilmu fiqhi, tu di dalam ilmu fiqh itu qabuluz zon, terima zon, terima zon. Zon diterima di dalam ilmu fiqh. Adapun dalam ilmu usuluddin, zon tidak diterima, tertolak, dikatakan kafir lagi. Habis itu sing soalnya ma huwal jahlul murakkabu. Tidak. Sing soalnya ma huwal jahlul murakkabu. Apakah ia bodoh yang bersusung? Jahlu itu mana adamul ilmi bi syai'in mutlaqan. Itu dia bagi bodoh. Bodohnya bodoh tu adamul ilmi, ketiadaan ilmu. Adamul ilmi bi syai'in
ketiadaan mengetahui dengan sesuatu perkara mutlakon semata-mata. Itu dipanggil jahil. Itu jahil tu. Macam kita ni jahil lah. Kenapa? Kerana belum daripada kita tahu tu kita tak tahu. Mana kita tak tahu apa. Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Gitu. Allah yang mengeluarkan kamu daripada perut-perut ibu-ibu kamu, la ta'lamuna syai'a, hal keadaan kamu itu tidak tahu apa sesuatu. Bermakna asalnya kita ni ialah jahli. Mana adamul ilmi bi syai'in mutlaqan, ketiadaan mengetahui dengan sesuatu apapun secara mutlak. Nah, kemudian al-murakkabu itu artinya yang tersusun. Mana? Kebodohan dia tu, ketiadaan mengetahui dia dengan sesuatu secara mutlak tu, tersusun daripada beberapa ketidaktahuan. Tengok dia kata, jin jawabuhu, ataupun al-jawabu bermula jawab bagi soal. Huwa ialah jahlul murakkabu ni, ketiadaan sesuatu apapun secara semata-mata itlaq yang tersusun. Ketidakketahuannya seorang dengan sesuatu tu yang tersusun, ada beberapa ketidakketahuan tu. Ialah dia kata al-i'tiqadul jazimu, pegangan yang putus, tapi al-ghairu mutabiqin, tetapi ketiadaan muwafaqah mutabaqah, ai lil waqi'i, begitu. Tidak muwafaqah, tidak mutabaqah dengan realiti. Itu dah. Itu dah. Maknanya apa? Al-mughayyiru lil-i'tiqadil mutabiqi lil waqi', yang merubahkan bagi pegangan yang mutabaqah dengan realiti. Itu maksudnya. Bila pegangan yang putus, yang tidak muafakat dengan realiti, berartinya pegangan itu pegangan apa? Pegangan yang merubahkan akan i'tiqad yang mutabaqah dengan realiti. Contoh seperti gini ya. Seorang yang mengenal hakikat bagi lembu dengan orang yang tidak mengenal hakikat bagi lembu. Nah, kita kata lembu-lembu ni ialah seekor binatang yang berkaki empat, bertanduk, yang bertebang, yang makan rupuk di badan. Itu orang panggil i'tiqad yang mutabik lil waqi'. Tiba-tiba mari dia kata, "Hei, mana ada lembu gitu? Lembu ni ialah sejenis kenderaan yang beroda empat, pakai steering, minyak kereta." Tu. Jadi pegangnya dia tu putus tu. Pegangnya dia putus. Bahkan setengah-setengahnya confident kamu. Para hadirin sekalian, tuan-tuan yang mulia. Nah, sesungguhnya lembu-lembu ni ialah sejenis kenderaan beroda empat, pakai steering, pakai minyak. Minyak kereta. Nah, minyak petrol ataupun diesel. Itulah hakikat bagi lembu, tuan-tuan yang mulia. Ada contoh. Nah, bawah Allah dia sini. Sama jahil murakkab juga dengan doa Allah bawah tu nah. Hak duk kenal hakikat lembu belakang pun parah sangat. Jadi pegangnya orang ni al-mughayyiru lil i'tiqadil mutabiqi lil waqi'. Maknanya pegangnya orang tu yang merubah ke akan pegangnya yang muafakat dengan realiti. Itu jahil murakkab tu dia panggil. Jadi jahil murakkab ni memang dia jazam lah. Dia putus dalam hati dia. Aku alim, aku tahu, aku pengerti, aku faham gitu. Padahal dia tak tahu, kata dia tu tak tahu. Nah, itu dia panggil jahlul murakkab. Habis itu. Kemudian sing soalnya ma huwa taklidu. Gapo dia taklid ni? Jin jawabnya, jin jawabuhu bermula jawabnya soal. Huwa bermula ia at-taklid ni. Al-i'tiqadul jazimul mutabiqu
Al-ghairur rasikhi. Kata dah, betul dah. Sebab tu kata ar-rasikhu atas tadi itu mana nasyi'un 'anid dalili. Tengok. Tengok Syekh Yasin Padang kata bawah ni mana. Gapo dia taklid dia kata? Huwa bermula ia taklid ni al-iqadul jazimu. Pegangannya putus. Itu dah. Tapi pegangan putus tu kerana limutaba'ati lil ghairi pun gitu. Kerana ikut akal orang lain lah. Putus dia tu kerana ikut akal orang lain. Tu. Ini orang panggil muqallid yang dihukum oleh ulama usuluddinnya khilaf iman dia. Sah ke tak sah. Ada pun kalau dia mutaba'atu lil ghairi tadi tu, dah lah ikut orang tapi zong pula. Tu ijma' kafir tu. Dia dah lah ikut mulut orang. Tuhan ni ada, Tuhan ni Allah. Allah ni hanya satu-satunya Tuhan. Allah ni ada, Allah mesti sedia, Allah mesti kekal, Allah mesti bersangat-sangat tertunggal. Tapi dah lah ikut orang, mulut orang. Tapi dia sendiri pun tahu, iya ke tak tahu. Tu ijma' kafir tu. Hak ni taklid hak dikhilaf ni. Taklid hak dikhilaf mesah tak sah ni. Huwa al-i'tiqadul jazimu. Pegangan yang putus, tapi putus tu limutaba'ati lil ghairi, kerana mengikut ke orang lain. Nah. Pegangan hak putus tadi tu al-mutabiqu yang muwafaqah ai lil waqi'i li nafsil amri. Atau li nafsil amri lil waqi'i. Tu dah. Pada realiti. Pada realiti mana fi ilmillah au fi ma fi lawhil mahfuzi. Pada lauh mahfuz. Tapi al-ghairur rasikhi yang tidak teguh. Tidak teguh tu makna apa? Tidak hasil pegangan dia yang putus tu, yang muafakat dengan realiti tu daripada dalil. Tak hasil daripada dalil. Bahkan hasil daripada apa? Li ajli ta'assub. Kerana semata-mata ta'assub. Tu. Ada rasa ketaksuban, unsur asabiyah, unsur ketaksuban. Dia orang lain dia tu guru, dia nak kira mana, istilah gitu. Maka ketika tu dihukumkan seorang itu muqallid. Itulah dia panggil taklid. Habis itu kemudian al-lafzu wa taqsimatuhu. Ai hadza faslun, bermula ini ialah satu fasal fi mabahisil alfazi, pada masuk menyatakan perbahasan segala lafaz-lafaz. Itu dah. Wa taqsimatihi, dan segala bahagian-bahagiannya, bahagian lafaz. Jadi al-lafzu kita terjemah Melayu ni lafaz. Lafaz tu padahanya Arab. Hak comelnya kita sebut lafaz tu ialah sebutan. Ini benda hak di lafaz, malfuz tu hak sebenar kehendaknya. Sebut lafaz tapi nak makna malfuz. Sebutnya lafaz tapi nak makna malfuz. Barang yang disebutkan dia tu. Barang yang disebutkan dia. Dan bahagian-bahagiannya. Dhabit sikit. I'lam, ketahuilah olehmu. I'lam, ketahuilah olehmu. Dhabit sikit dah. I'lam, ketahuilah olehmu annahu, bahawasanya la hajata lil mantiqi bi alfazin. Tidak diberhajat di dalam bagi ilmu mantik ni dengan segala lafaz-lafaz. Itu dah. Kerana apa? Li'annahu, kana bahawasanya li'annahu, kana bahawasanya
Li'annahu, karena bahawasanya la buhitha lahu anha, karena bahawasanya tidak dibahaskan lahu baginya, bagi alfa ni, anha daripada ilmu mantik. Sebab apa tidak dibahaskan bagi lafaz daripada ilmu mantik? Li'annal mawdu'a, kerana bahawasanya mawdu', tu tepat hak nak ditajuk cara ke panggil. Nah, li'annal mawdu'a, nah, kerana tepat cara ilmil mantiki bagi ilmu mantik. Li'annal mawdu'a, kerana bahawasanya tepat cara ilmil mantiki bagi ilmu mantik ni, al-ma'lumatut tasawwuriyatu wat tasdiqiyatu, ialah segala maklumat-maklumat yang digambarkan, yang bangsa boleh digambarkan, dan maklumat-maklumat yang dibangsakan pada tasdik, pada menghukumi, memutuskan dengan hukum. Nah, daripada sudut mana? Min haitsu innaha, daripada sudut sekira-kira innal maklumat tadi, dari sudut min haitsu innal ma'lumat tu tawassula ila majhulin tasawwuriyin au tasdiqiyin, menyampaikan kepada benda yang tidak diketahui, yang bangsa tasawuri dan bangsa tasdiki. Hak lepas dah ke? Dia sebut dah ke maudhu' ilmu mantik ni apa? Maudhu' ilmu mantik dulu dia menyata dah pada kita bahwasanya ma maudhu'uhu, apakah perbincangan tepat bahas. Maudhu' ni mana ma bahasuhu lah, tepat bahas. Maudhu' tajuk cara dalam ilmu mantik. Dia kata apa dulu? Al ma'lumatut tasawwuriyatu wat tasdiqiyatu min haitsu isaliha ila majhulatin ay tasawwuriyin wa tasdiqiyin. Nah, segala ilmu-ilmu, maklumat-maklumat, itu dah, ya bahasa gambaran, yang bahasa tasawur, dan yang bahasa tasdik, daripada sudut menyampailah ia maklumat kepada perkara yang tidak diketahui, yang bahasa gambaran dan bahasa tasdik. Dulu ia menyata dah dulu. Muka surat ketiga dulu pada bicara mabadi'u ilmil mantiki, segala pendahuluan bagi ilmu mantik. Jadi cara ilmu mantik ni bukan lafaz, tapi maklumat hak bahasa tasawuriyah dan maklumat hak bahasa tasdiqiyah. Daripada sudut mana? Min haitsu innaha tawassulu ila majhulin tasawwuriyin au tasdiqiyin. Daripada sudut sekira-kira maklumat tu tawassulu ila majhulin tasawwuriyin au tasdiqiyin, menyampailah ia maklumat tu kepada benda yang tidak diketahui yang bahasa tasawuri, dan benda yang tidak diketahui hak bahasa tasdiqi. Walakin akan tetapi kama kanal fahmu wat tafahumu, seperti mana barang adalah faham dan menuntuti faham tu, mutawaqqifaini, terhenti kedua-duanya, faham dan menuntuti faham ni, alal ibarati, di atas ibarat. Wal ibaratu, dan ibarat itu la takunu, tidak adalah ia illa bil alfazi, melainkan dengan segala lafaz-lafaz. Nah, zakaruha, maka menyebutlah mereka itu ulama mantik akan dia akan alfa, akan apa? Akan dia akan alfa tadi fi hadzal fanni, di dalam ini mata pelajaran ilmu mantik. Tu. Dia ada. Walakin kama kana al-fahmu wat tafahumu mutawaqqifaini 'ala al-ibarati wal ibaratu la takunu illa bil alfazi, zakaruha fi hadzal fanni 'ala annaha muqaddimatuhu la min mabahisihi, gitu. Ada tak? Ada tak deh? Ada deh.
Jadi orang panggil ni jadi kalau orang tanya lah, bapa nak bahas lafaz dan pembahagian lafaz? Ilmu mantik ni maudhu' dia maklumat bukan lafaz. Dah. Maka sebab tu i'lam annahu la hajata limantiqi bi alfazi, tidak diberhajat di dalam ilmu mantik dengan lafaz-lafaz. Li'annahu la buhitha lahu anha, karena bahawasanya tidak dibahaskan bagi ilmu mantik anha anil alfaz. Li'annal mawdu'a, kerana bahawasanya tajuk cara mabahas benda yang nak dibahas dalam ilmu mantik itu, li'annal mawdu'a ilmu mantiqi, kerana bahawasanya tajuk cara tepat bahas bagi ilmu mantik itu ialah ma'lumatut tasawwuriyatu wa tasdiqiyatu min haitsu innaha tawassul ila majhulin tasawwuriyyin aw tasdiqiyyin. Empat bahas ilmu mantik itu ialah maklumat-maklumat ya bahasa tasawwuriyah dan tasdiqiyah, daripada sudut sekira-kira bahawasanya maklumat tu menyampaikan kepada benda yang tidak diketahui yang bangsa tasawuri dan tasdiki. Tu tepat bahas ilmu mantik. Akan tetapi kata dia, kenapa ulama sebut walakin kama kana al-fahmu wat tafahum mutawaqqifaini, akan tetapi seperti mana barang adalah bermula faham dan mengambil faham itu terhentilah kedua-duanya alal ibarat, di atas ibarat. Jadi kalau kita orang panggil nak faham sesuatu benda tu terhenti di atas ibarat. Dia cakap kena. Nah, dia mau dengar dia cakap kena. Dia dah mau buat lagu ni. Dia kata gini-gini. Kena kau dia mau faham tu dengan gapo dia cakap tu. Kayak gitu. Jadi kefahaman, menuntuti faham dan faham tu terhenti kedua-duanya di atas ibarat. Wal ibaratu, padahal bermula ibarat tu la takunu, tidak adalah ya illa bil alfazi, melainkan dengan lafaz-lafaz. Nah, lafaz tu kata contoh tu kata apa? Tu kata jangan siapa-siapa tidur dalam kelas. Contoh. Jadi ibarat dia, lafaz. Jangan siapa-siapa tidur dalam kelas. Kita pun tak tidur, kita pun main outroman. Contoh. Kenapa awak main outroman tu? Tu kata jangan tidur, main outroman tak. Mana ada ni? Ayo faham lagu tu. Contoh dah tu. Faham tak? Kena dah. Awak ni tak faham bahasa, bukan tidur jadi tegah tu. Jadi nak faham tu mesti daripada ibarat. Ibarat tu tidak adalah ia pasti pada lafaz. Maka sebab tu zakaruha, menyebutlah oleh mereka itu ulama akan dia akan alfaz dan bahagian-bahagian lafaz fi hadzal fanni, di dalam ini mata pelajaran ilmu mantik, tapi sebut tu ala annaha, di atas bahawasanya alfa ni muqaddimah tu ialah muqaddimah, pendahuluan bagi maklumat, la min mabahithihi, tidak daripada perkara yang menjadi tajuk topik utama perbahasan ilmu mantik, tidak. Habis itu topik. Jadi intaha afadahu syekhuna tuan guru Babu Muhammad Adnan bin Abdul Wahab Al-Khattani. Habis itu dah. Baik. Sing soal ila kam yang qasimul lafzu, kepada berapakah dibahagi lafaz? Mana sebut tu dibahagi kepada berapa bahagi? Itu dah. Jadi lafaz ni ada bahagia-bahagia juga. Bukan sebagai lafaz boleh kita buat ambil iktibar, boleh ambil buat kira. Kalau lafaz tu tidak nak faham apa, tak sedua ambil buat kira lah. Tu. Contoh dia panggil seorang tu, dia panggil nama seorang dengan terbalik. Daizun contoh. Di depan tu ada. Mana lafaz muhmal. Lafaz yang tidak perlu dibuat kira. Lafaz yang diihmalkan, yang
hampakan. Mana contoh? Dia panggil Daizeng. Asal dia panggil, asal dia paling nama kita pun, oi, Daizeng, aku nama Zaidin. Takut ku kok. Ada kata ni. Ya saya. Saya tak panggil awak, saya panggil Daizeng. Nak bodoh saja. Nah. Itu contoh. Cumanya saya kiranya sebelum daripada kita nak masuk cara tata lafaz ni bahagi berapa tu. Hak moleknya kita kena tahu ada beberapa perkataan dalam bahasa Arab tu ia beza makna dia. Tapi dalam bahasa Melayu tu lebih kurang kita terjemah. Mana? Pertamanya ialah al-kalamu satu. Yang keduanya ialah al-lafzu. Nah. Yang ketiganya al-qawlu. Ada. Yang keempatnya al-kalimatu. Ni bahasa Arab. Jadi sebab tu Syekh Pak Adam Mekah ni hebat sungguh dia. Ya hebat sungguh. Dia nak terjemah daripada Arab ke Melayu tu biar betul-betul tepat sebagaimana hak orang Arab tu faham sendiri. Jadi sebab tu dalam Arab tu ia ada 4 perkataan. Kalau kita terjemuh dalam bahasa Melayu kita lebih kurang. Al-kalamu berkata-kata, al-lafzu lafaz kecek, al-qaulu kelimah, al-qaulu, al-kalimatu kelimah juga. Itu kalau orang panggil tasammuh fi tarjamah. Bermudah-mudah pada terjemuh. Ya dalam Arab ya ada beza tu. Al-kalamu lain, al-lafzu lain, al-qaulu lain, al-kalimatu lain. Gapo dia al-kalamu? Al-kalamu tu pula banyak pula tu. Kalau kita kata kalam bermakna al-ismi. Kalam nafsi bermakna al-ismi. Kita terjemah perkata penutur pekecek. Kalau kalam nafsi bermakna nafsani, itu hak kita kata cede yu'idu kalaman, mempersediakan apa hak kita nak kecek, monolog kita tu. Ada. Apa kita nak khitab, kita sudah berkecek dah dalam jiwa kita. Innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ila lisanu 'ala al fuadi dalila. Gapo dia al-kalamu ni? Ibaratun an ma ijtama'a fihi amrani. Kalam-kalam ni ialah ibaratun, ibarat yang dibuat cakapan, yang dibuat sebutan dengan dia. Bila sebut kata kalam, itu ialah satu panggilan, satu ibarat, satu cakapan, satu lafaz yang dibuat sebut dengan dia. Tentang daripada apa? Tentang ma barang. Tentang barang ni mana tentang syai' dengan sesuatu ataupun lafaz. Tentang lafaz ijtama'a fihi, yang berhimpunglah padanya, pada ma tadi tu atau pada lafaz tadi tu. Baik. Fihi ai fima tadi lah. Yang berhimpung padanya pada barang atau pada lafaz tu amrani, 2 perkara. Mana 2 perkara? Huma, bermula kedua perkara tu al-lafzu wal ifadatu. Lafaz dan memberi faedah. Macam ulama nahwu tu sebut al-kalamu huwal lafzul mufidu, huwal lafzul murakkabul mufidu, ataupun kalamuna lafzun mufidu. Kayak gitu. Kalamuna bermula kalam di sisi kami ma'asyiran nahwiyin di kalangan ulama nuhak, di kalangan ulama nahwu ni lafzun mesti berlafaz, mufidun memberi faedah, memberi faham. Yang memberi kefahaman. Contoh kita kata Zaidun alimun. Bermula Zaid tu ialah seorang yang alim.
Apa hak kita faham? Ha. Jadi lafaz Zaidun bermula Zaid, alimun, ialah seorang yang alim. Apa faedah daripada lafaz yang tersusun mubtada dan khabar tadi? Subutul ilmi li Zaidin. Sabit ilmu tu pada diri Zaid. Itu dipanggil faedah tu, ifadah. Memberi kefahaman, faedah faham. Maka dikatakan al-kalam. Satu. Yang keduanya al-lafzu. Apa dia al-lafzu ni? Kalau kita sebut dengan lafaz sebutan. Nah, itu dah. Sebutan, kalau terjemah betul dalam bahasa kita Melayu ni, al-lafzu mana sebut teh. Ini benda hak disebut malfuz tu. Gapo dia sebutan? Huwa, ialah al-lafzu ni mujarradu sautin, semata-mata suara yakhruju minal fami, yang keluarlah ia suara tu daripada mulut, wala yalzamu an yufida maknan, yang tidak lazim, tidak mesti bahawa memberi faedah lah ia suara tadi tu akan makna. Tak semesti. Macam kita kata ni. Nah. Ada suara. Tapi ada makna. Tak ada. Ataupun dia panggil mujarradu saut, semata-mata suara. Dah. Mujarradu sautin, semata-mata suara yakhruju minal fami, yang keluar daripada mulut. Contoh. Tapi la yalzamu, tidak lazim an yufida makna, tidak lazim memberi faedah akan makna, memberi faedah reti akan makna, tak lazim. Melainkan terlalu kuat sangat. Contoh mana dalam bahasa, dalam fiqh tu kan, satu huruf tapi memberi makna, seperti qi. Qi, satu huruf mana sebutan, kita sebut sebutan qi, tapi ada juga memberi makna. Mana qi bi makna al-wiqayah, peliharalah olehmu. Mana qi, peliharalah olehmu, contoh. Tapi tak lazim orang panggil memberi faedah makna. Maka semata-mata keluar suara daripada mulut, dan tidak melazim, tidak memestikan ia suara yang keluar daripada mulut tu oleh memberi faedah akan makna, itu dikatakan sebutan, lafaz. Itu dua. Kemudian yang ketiganya al-qaulu. Al-qaulu ni kata. Al-qaulu kata. Kata ataupun kata-kata, boleh kata gitu. Gapo dia al-qaulu? Qaulu ni huwal lafzud dalu ala makna. Ialah lafaz yang menunjuklah ia lafaz di atas makna. Itu dipanggil qaul. Qaul Syafi'i lagu mana dalam perkara ni? Qaul Maliki macam mana perkara ni? Qaul Asy'ari macam mana perkara ni? Mana? Lafaz yang ditutur oleh Imam Syafi'i yang menunjuklah ia tuturan ibarat Imam Syafi'i itu di atas makna apa dalam perbahasan ilmu ni. Itu kan dipanggil al-qaulu, kata-kata. Itu dah. Yang keempatnya ialah al-kalimatu. Kalau kita terjemah perkataan. Beza tu. Jadi al-kalam perkata lain, al-lafzu sebutan tu lain, al-qaulu kata-kata tu lain, al-kalimatu tu perkataan tu lain. Gapo dia perkataan? Hiya ibaratun an qaulin mufradin, ialah ibarat tentang kata-kata yang mufrad. Sebab tu kita kata Allah
Kelimah dia panggil. Kelimah juga tu. Rasul, kelimah, perkataan. Walaupun bukan kata-kata. Allah. Kepada dia Allah. Allahu Akbar ke, Allahul Azim ke, Allahul Jalal ke. Kayak gitu. Itu 4 perkara mulai jawab kita tahu. Kemudian jing jawabnya intah habis itu. Jing ai jawabuhu jawab soal yang qasimu terbahagilah ia lafatu ila qismaini kepada 2 bahagi. Mana? Pertamanya musta'malin ai lafzin musta'malin, sebutan yang diistimal, yang dibuat guna, yang dibuat kira, mana yang diguna pakai. Wa muhmalin ai wa lafzin muhmalin, mana lafa yang diihmal, yang tidak digunakan, mana yang tidak diguna pakai. Habis situ dah. Kemudian kita sambung semula pula sing soal ma huwal lafzul musta'malu wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajlihi wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasuluka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fa'anfa'na bi barakatihi wa ahlina في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن وصلى الله وسلم. الحمد لله.